Assalamualaikum Cik Jamila. Sebelum kita mulakan sesi temu bual ini, eloklah saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Hatijah binti Jalal, berasal daripada wilayah Persekutuan Labuan dan merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah yang mengambil jurusan antropologi dan sosiologi sosial. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik kerana sudi meluangkan masa untuk menjadi informan saya pada hari ini. Bolehkah Cik Jamila perkenalkan diri Cik Jamila terlebih dahulu? Okey, hai, nama saya Nur Jamila. Saya berumur 20 tahun dan saya berasal daripada Sandakan, Sabah. Seterusnya kita beralih kepada soalan temu bual. Soalan saya adalah berbunyi, bolehkah Cik Jamila ceritakan serba sedikit pengalaman ataupun pengetahuan Cik tentang perubahan sejarah dan budaya di Sabah? Okey, saya akan mula dari latar belakanglah dulu. Dari apa yang saya tahu, penduduk Sabah terdiri daripada 30 kumpulan pribumi yang berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa. Kadazan Dusun merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sabah. Mereka akan menyambut Pesta Menuai pada 30 dan 31 Mei untuk menghormati roh beras dan bersyukur di atas tuaian yang banyak. Etnik kedua terbanyak ialah Bajau dan etnik ketiga yang terbanyak ialah Murut, iaitu orang-orang bukit dan pemburu kepala pada masa yang lalu. Suku kaum lain-lain adalah termasuk daripada suku kaum Melayu Brunei, Bugis, Kedayan dan selainnya. Baiklah, terima kasih Cik Jamila atas pengenalan yang sangat menarik sebentar tadi. Bolehkah Cik Jamila teruskan dengan pengetahuan ataupun pengalaman Cik sendiri mengenai perubahan budaya dan masyarakat sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua dari segi agama? Okey, dari pengetahuan saya lah. Sebelum Perang Dunia Kedua, agama mereka ialah kepercayaan animisme, iaitu mempercayai setiap elemen alam seperti menyembah batu, menyembah matahari. Mereka mempercayai alam sekitar mempunyai jiwa dan semangat, dan mereka melakukan penyembahan secara ritual. Dari pengalaman saya selepas Perang Dunia Kedua pula, semakin banyak penduduk Sabah yang memasuki agama Islam, Kristian dan mereka lebih mempercayai agama sendirilah. Okey, baiklah Cik. Kalau perubahan dari segi pakaian pula Cik macam mana? Dari segi pakaian lah, sebelum Perang Dunia Kedua yang saya tahu, para wanita lah selalunya akan memakai pakaian yang macam baju kurung, skirt panjang. Lepas tu lelakinya sentiasa memakai baju t-shirt biasa, seluar biasa pendek gitu. Kalau lepas Perang Dunia Kedua yang saya selalu perhatikan, mereka lebih mengikuti pakaian barat yang begitulah. Oh, maksudnya pakaian masyarakat di Sabah selepas Perang Dunia Kedua ni lebih mengikut tren-tren barat lah kan? Ya, mereka lebih mengikuti tren barat. Tetapi
pakaian tradisional adakah masih digunakan untuk etnik di Sabah? Mereka masih menggunakannya dalam jika ada festival atau perayaan lah, macam menuai padi tadi, begitulah. Okey, baiklah. Okey, Cik. Sangat jelas. Okey, seterusnya dari segi bahasa pula, Cik. Perubahan dari segi bahasa tu macam mana? Kalau sebelum Perang Dunia Kedua, mereka akan bertutur dalam mengikut bahasa etnik masing-masing. Kalau macam Bugis, bahasa Bugis. Kalau Kadazan, dalam bahasa Kadazan. Tapi selepas Perang Dunia Kedua ni yang saya perhatikan mereka mereka lebih bercakap dalam bahasa Melayu ataupun Cina, sebab sekarang kita sudah maju kan, ada sekolah, jadi bahasa Melayu tu diutamakanlah di sekolah. Itu saja. Okey. Tapi generasi sekarang ni masih lagi bertutur bahasa etnik sendiri kah, Cik? Ataupun macam mana? Uh, yang dari Berdasarkan saya tahu, kalau macam mereka bersama kaum sendiri atau bersama keluarga sendiri, kebiasaannya mereka akan bertutur dalam bahasa etnik sendirilah, supaya bahasa tu kekal. Okey. Okey, kalau dari perkahwinan campur, Cik, bahasa tu akan berkembang lah kan? Macam kita dapat mempelajari bahasa tu, bahasa bangsa lain. Mereka akan gabungkan bahasa tu, mereka akan mengajar anak-anak dalam bahasa lain-lain. Contohnya Cina dan Kadazan mereka berkahwin, maka mereka akan mengajar anak mereka bahasa Cina dan Kadazan. Okay. Penerangan yang sangat jelas, Cik. Okey, seterusnya dari segi perkahwinan, apa yang ataupun pengalaman dan juga pengetahuan Cik tentang perubahan dari segi perkahwinan, dari segi adat mereka yang Cik nampak, yang Cik tahu? Kalau sebelum Perang Dunia Kedua yang saya tahu, mereka sangat mengikuti adat. Contohnya melalui pakaian, mereka akan mengutamakan pakaian hitam kerana contohlah Kadazan, mereka percaya bahawa warna hitam itu melambangkan kekuasaan dan melindungilah daripada kuasa-kuasa jahat gitu. Kalau selepas Perang Dunia Kedua pula, kebanyakannya majlis perkahwinan dibuat secara bebas. Ya, boleh memilih warna ataupun cara perayaan perkahwinan tu. Gitulah. Okey, maksudnya perubahan dari segi pakaian tu mungkin dipengaruhi oleh apa ni, pengaruh luar jugalah kan? Ya. Tapi sekarang ni adakah pakaian tradisional perkahwinan untuk perkahwinan tu ada dari segi reka bentuk yang baru kah ataupun kekal juga dengan apa ni, reka bentuk yang dahulu? Kalau sekarang ni ada yang masih dikekalkan, tetapi ada juga diperbaharui. Mengikut cita rasa orang lah juga yang mau kahwin tu, dorang mau ubah ataupun mau kekalkan. Baiklah, Cik ada contoh kah adat perkahwinan yang Cik tahu yang masih diamalkan pada zaman sekarang? Dari pengetahuan saya masih ada, iaitu Dusun Suang Latut di Sabah. Mereka mempercayai bahawa sebelum kahwin, si gadis akan bermimpi sebuah petanda. Antara dia akan menerima atau menolak pinangan lelaki tersebut. Kalau dia mimpi benda baik, jadi baiklah yang berlaku, dia akan terima. Tapi kalau dia bermimpi buruk, maka nasib si lelaki akan malang lah.
Oh, begitu. Okey, baiklah. Seterusnya Cik bolehkah ceritakan perubahan budaya dari segi makanan di Sabah? Kalau makanan perubahannya tidak juga banyak, tapi ada macam dulu sebelum Perang Dunia Kedua mereka akan makan seperti ambuyat, roti jala begitu. Tapi sekarang kebanyakannya mereka mengimport sudah makanan western ataupun mereka menambah baik makanan, begitulah. Ya, betul Cik. Lagipun kalau kita tengok di restoran sekarang kan makanan tu lebih lebih bercirikan makanan western berbanding makanan tradisional masyarakat, Ya, kan? Jadi makanan tradisional masyarakat ni Cik di mana je kita boleh jumpa kalau sekarang ni? dia boleh dijumpai dekat kedai-kedai berdekatan juga di Sabah. Cuma mungkin tidak semualah menjual, tapi akan ada. Okey, macam kalau dari segi perayaan macam tu? Kalau dari segi perayaan, kebiasaannya mereka akan sediakan makanan tersebutlah. Paling famous pun sebenarnya ambuyat sebab memang banyak permintaan dari orang ramai lah. Kebiasaan dorang makan dengan sayur atau ikan goreng campur sambal begitu. Jadi mereka akan sediakan. Baiklah. Okey. Saya rasa itu sahaja Cik soalan saya untuk hari ini. Ya, baiklah. Terima kasih banyak Cik kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk mengongsikan pengalaman dan juga pengetahuan Cik tentang perubahan masyarakat dan budaya di Sabah. Saya harap apa yang Cik sampaikan ni dapat dikongsikan kepada orang ramai kerana masyarakat di Sabah ni terdiri daripada pelbagai etnik dan warisan yang perlu kita jaga supaya tidak hilang di telan zaman. Okay, terima kasih banyak Cik kerana meluangkan Betul. masa. Okay, semoga ada rezeki untuk kita berjumpa secara bersemuka. Hmm. Terima kasih.